Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala. Lalu aku menyendiri, mana berkhalwah. Maka mereka kirim aku ke sekolah. Lalu aku jawab, aku takut bercerai dengan cita-citaku, iaitu dengan zikrullah. Tetapi rupanya mereka membuat syarat untuk guru, bahawa aku pergi pada guru hanya 1 jam, jangan lebih. Lalu belajar, kemudian aku pulang. Maka pergilah aku ke sekolah, mana ke madrasah, lalu mempelajari Al-Quran dan menghafaznya. Umurku ketika itu 6 atau 7 tahun. 7 tahun dah hafal Quran. Aku berpuasa sepanjang masa. Makananku dari roti tepung syair, roti tepung yang kering kasar ni. Allah. Kemudian sampai aku berusia 12 tahun. Lalu timbullah satu persoalan bagiku. Dan umurku sudah 13 tahun. Lalu aku meminta kepada keluargaku supaya aku dikirimkan ke Basrah untuk bertanya di Basrah. Kemudian aku datang di Basrah, lalu aku bertanya pada ulama'-ulama'nya. Maka tiada seorang pun yang dapat memuaskan sesuatu daripada dahagaku, dahaga ilmu. Lalu aku pergi ke Abjan kepada seorang lelaki yang bernama Abi Habib Hamzah Ibn Abi Abdullah Al-Abadani, sampai ahli baik. Dan aku bertanya kepadanya tentang persoalan itu. Lalu dia memberi jawapan kepadaku. Maka aku tinggal padanya beberapa waktu, duduk situ bersama dia mencari ilmu. Kemudian mengambil manfaat dengan kata-katanya, dan aku mendapat pendidikan dengan adab kesopanannya. Kemudian aku kembali ke Tur. Lalu aku buat makananku secara sederhana, iaitu dibelikan untukku sesukat biji syair, 1 ceruk biji syair, untuk harganya 1 dirham. Ditumbuk, biji syair itu ditumbuk macam kita padi. Dibuat roti bagiku pada waktu sahur. Tiap-tiap malam aku makan 1 unggil sahaja, tanpa garam dan lauk, makan saja. Maka tepung syair tadi harga sedirham, mencukupi bagiku untuk setahun. 1 dirham tadi setahun. Enggak dibelinya apa tepung, digentil kecil-kecil 360 biji. Satu hari makan sebiji. Kita 1 kilo sekali telan. Ngapu. Tak dibangun sedaru mengangkat macam biawak. Ini sebiji kan. Masya Allah. Kalau macam ni cara semua buat ni, tak terjejas ekonomi negara. Amat kita ada orang cekak kan. Ini yang banyak ni, pelahap yang banyak yang rosakkan muka bumi ni. Si pelahap-pelahap banyak. Lahada tak cukup, tamak, tak cukup lagi menipu macam-macam. Kemudian aku berazam menahan lapar 3 malam. Masya Allah. Dia puasa hari-hari, kan dia tahan pula lapar 3 malam. Allah. Aku bertahan 3 malam. Kemudian aku berbuka pada 1 malam. Kemudian aku tahan 5 malam. Kemudian 7. Kemudian 25 malam. Masya Allah. Dahsyat ni.
Itu hebat orang dulu. Dia semua proses riyadhah, berobat. Kemudian berada demikian selama 20 tahun. Keadaan begitu 20 tahun, masya-Allah. Ya. Kemudian aku pergi mengembara ke bumi bertahun-tahun. Kemudian aku kembali kepada Tustur. Kemudian aku bangun malam seluruhnya, setiap malam. Masya Allah. Kemudian Ahmad berkata, aku tiada melihat dia makan garam, ya, sampai dia meninggal. Dia lauk dia orang garam. Kita kalau lauk garam, kita apa lauk ni? Bagi dia itu benda sedap. Itu pun dia tak ambil. Dia ambil sekadar saja. Ya, mengambil terlalu sederhana. Allah. Ada satu tempat suluk tu, dia kalau buat makan kan macam tadilah, tapi dia goyang apa, jemput-jemput tu besar sikit, macam bola besar tu. Asal tadi makan sebiji tu, pandai-pandai dengan kau ejan. Ya, ini lauk tu lauk. Wah, siap ada tambah lagi. Kalau suluk tu nama jadi solok. Nanti kita buat sekali, ya, kan? Kita goyang satu hari makan sebiji, dia berjemput je tu. Kita kelip dia. Ya, cukup tak cukup makan. Bau dia mana dia peningkatan tadi. Yang dari bila unsur jasmani kita kurangkan, unsur rohani dia akan naik. Kalau kita layan unsur jasmani kita naikkan, unsur rohani pula akan turun. Di keadaan itu. Allah. Dalam penjelasan syarat-syarat kemahuan, mukaddimah, mujahadah dan beransur-ansur dipanggil tadrij. Seorang murid menjalani jalan latihan dia dalam bersuluk. Ketahui bahawa dia kata barang siapa menyaksikan akhirat dengan hati. Benda Allah Ta'ala kalau dah buka kalbi seorang tu, nampak akhirat terang. La ra'aital akhirah aqraba min. Dia rasa akhirat di depan dia dekat. Ya, nasai dengan mudah ia berkemahuan usaha ke akhirat dan rindu kepada akhirat dan menempuh jalan-jalan akhirat, memandang hina kepada kenikmatan dan kelazatan dunia. Mana dia lazat dapat tarikan akhirat, dunia apa tak mana dia jeling. Ya, dia tak menumpukan, mana ambil dunia sekadar perlu. Inilah sikap orang-orang yang telah dibersihkan kalbi dia, maka layaklah dia mendapat pancaran-pancaran nur daripada Allah. Kerana orang yang ada padanya manik-manik lalu melihat mutiara yang berharga. Nah, saya tidak lagi ia mempunyai keinginan pada manik-manik. Ya. Orang yang ada padanya manik plastik tu kan, lalu melihat mutiara yang berharga. Oh, dia tengok ada permata membiaga. Wah, manik dia beli apa satu? RM1, RM2, susun ni banyak. Tapi mutiara sebiji tu harga dia 500-600 ribu misalnya, kan? Tentu dia akan fokus kepada mutiara, mutiara mahal. Begitulah banding dunia dengan akhirat. Yang lebih adalah sana. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat khairun, lebih baik. Tak payah nak pergi fikir lagi, tak payah nak buat kajian ni. Ya, Quran ada terpampang. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat tu lebih baik, satu, lebih kekal lah, nikmat hebat di sana. Maka kalau dia faham begitu, tentulah hati manusia akan memberi tumpuan pada benda yang hebat. Tapi kerana mereka tak kenal, tak mendekati Al-Quran, hadis Rasulullah SAW dan kupasan ulama, maka hati dia dimasukkan dengan kegelapan kekhayalan, kegelapan kealfaan, kelalaian dan sebagainya. Akhirnya jauh. Akhirnya dia nampak apa? Manik. Bukan dia ambil permata. Dan bila dia kenal begitu, saya keinginan dia akan tumpu kepada apa? Permata itulah, bukan manik. Dan kuatlah kemahuannya menuju manik-manik tersebut untuk membeli mutiara. Akhirnya dia akan cari mutiara. Itu kalau kita nisbahkan, nisbah apa? Kehaibatan, kenikmatan yang ada pada dua tempat. Kalau nisbah dalam perjalanan punya ujian pula, ulama buat misal dengan dua mudarat. Kita berjalan untuk menuju kepada jalan Allah, akhirat dan jalan Ta'ala, maka kita akan diganggu dengan apa? Dengan gigitan kerengga. Kalau kita tak berjalan jalan Ta'ala, kita lain nafsu, mana kita tak jalan, depan ada kerengga kita pusing.
yang menunggu harimau belakang. Mana kita nak? Jalan depan kena gigit kengga, pusing belakang yang tunggu kita gimau. Gimau lapar pula tengah nak terekamnya. Jadi kalau orang yang pusing belakang, atau orang tu bodoh manusia. Manusia paling bebal. Tahanlah sikit ketipan daripada apa? Kerengga. Di depan sana ada nikmat besar menanti. Sikit aja hujan dunia. Kalau dia layankan nafsu, tak nak kena gigit, dia pusing belakang, tunggu gimau tu. Kalau dia degil, dia tak nak tahan sikit ujian untuk dia menterjemahkan keabdian dia pada Ta'ala yang membawa jaminan syurga di sana. Dia tak nak, dia pusing, tunggu neraka tunggu. Ya. Dia tak nak kena gigit sikit, dia tunggu yang belakang gimau. Apa yang gimau tunggu tu neraka lebih besar daripada kesusahan sementara di dunia ni. Pada dunia memang kita diuji oleh Ta'ala. Ya, ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka cukup dia kata dia beriman sedangkan dia belum diuji dan dicoba. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Semua telah menguji orang-orang yang terdahulu. Ya, fala ya'lamanallahu alladziina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka nyatalah di ilmu Tuhan nampak mana orang yang betul dalam iman dan mana yang bohong atau sebalik. Jadi makna ujian tu memberi kemantapan. Sebab tu bila kita kena uji, tak apa kita rasa ini gigit semut je lah, kan? Jangan kita pusing gimau belakang tunggu. Mana kita menuju jalan syurga tu mesti ada ujian, tapi nak dibandingkan ujian dengan azab yang besar di akhirat lebih dahsyat. Jadi maksudnya apa? Tahan sedikit sementara, insya-Allah dia akan dapat kejayaan besar di sana besok. Itu di antara penimbang yang diberikan oleh ulama pada kita. Dan semua qal wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.